Salam sejahtera. Sebelum memulakan tugasan projek video ini, izinkan kita untuk memperkenalkan diri sendiri. Nama saya adalah Lee. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang objektif video dan juga kesan-kesan perjudian. Chong Jia Wei. Dalam video ini saya akan bentangkan langkah-langkah mengatasi perbuatan berjudi dari pihak diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Nama saya ialah Helena Selbon. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang faktor yang menyebabkan seseorang individu melibatkan diri dalam aktiviti perjudian. Nama saya ialah Amina Shrita Mudrin. Dalam video ini, saya akan bentang tentang definisi perjudian, isu-isu perjudian dan juga contoh-contoh permainan perjudian. Soalan untuk tugasan projek ini adalah, amalan berjudi adalah satu perbuatan yang dianggap tidak bermoral dan dilarang dalam semua agama. Sekarang, kita akan teruskan dengan objektif video. Untuk objektif video pada tugasan projek ini adalah, kita akan menerangkan apakah itu perjudian, faktor-faktor perjudian, kesan-kesan perjudian, dan juga langkah-langkah mengatasi perjudian. Sekarang, kita akan meneruskan dengan definisi perjudian. Sekarang saya akan bentang tentang definisi judi menurut bahasa dan istilah. Definisi judi mengikut maksud Kamus Dewan edisi ke-4 adalah permainan dengan memakai wang sebagai taruhan atau menggunakan wang sebagai taruhan dalam permainan judi. Seterusnya, bagi pandangan atau pendapat tokoh, maksud judi adalah, kata pepatah, judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti kerana perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti kerana perjudian, perdudukan ramai menyesatkan, kata Roma Irama. Seterusnya, dari segi moral dan agama, Allah Ta'ala berfirman yang maafni, wahai orang-orang mungkin, sesungguhnya arah judi berala anak-anak adalah najis dari kelakuan syaitan. Jauhilah ia supaya kamu beroleh kemenangan. Sesungguhnya syaitan bertujuan menjadikan permusnahan dan kebencian di antara kamu melalui ara dan judi, serta menghalangkan kamu dari menginati Allah dan mendirikan solat. Al-Maidah 90 hingga 91. Ayat ini jelaskan menunjuk pengharaman kamu, iaitu ara, dan segala bentuk masyid, iaitu judi. Seterusnya, isu perjudian masa kini berdasarkan keutaran akhbar online. Seterusnya, di sini 3 diframan rasuah judi dalam talian. Ia berita terdapat daripada berita harian. Ia berlaku 22 Jun 2012 di Taiwan. Seterusnya, ini video tersebut. Individu termasuk Ketua Sindiket ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu rasuah berkaitan perjudian haram dalam talian. Perintah reman terhadap lelaki berumur 40
22 tahun bersama dua wanita masing-masing berusia 23 dan 57 tahun dikeluarkan oleh Magistrat bermula 21 hingga 27 Jun di Mahkamah Magistrat Tawau pagi Selasa. Dilaporkan suspek ditahan dalam satu serbuan di pusat bandar kerana disyaki menjalankan aktiviti perjudian haram. Turut dirampas wang tunai berjumlah kira-kira RM40,000 selain menyita akaun berjumlah lebih RM300,000 membabitkan 4 akaun bank milik suspek dipercayai hasil perjudian. Seterusnya ialah SPRM tahan lelaki rasuah penguat kuasa untuk lindungi kegiatan judi haram. Ia berlaku 22 Jun 2021. Berita ini saya terdapat dalam Astro Awani. Ia berlaku di Kota Kinabalu. Seterusnya, remaja 17 tahun antara 30 individu dicekup terlibat judi haram. Ia berlaku pada hari 21 Mac 2018. Berita ini saya terdapat daripada Astro Awani juga. Sekarang, saya akan membentangkan tentang faktor yang menyebabkan seseorang individu melibatkan diri dalam aktiviti perjudian. Isu judi merupakan isu yang sudah lama berlaku, malah mungkin berleluasa di Malaysia. Pada masa kini, kebanyakan isu perjudian telah berlaku dalam kalangan remaja. Banyak faktor yang boleh dikaitkan dalam perkembangan aktiviti perjudian. Ini seperti pertamanya ialah kurangnya didikan agama dan moral dalam diri individu. Kekurangan didikan agama dan moral boleh menyebabkan seseorang mudah terpengaruh dengan keuntungan jalan mudah hasil daripada perjudian. Dengan ini juga, seseorang individu yang tanpa didikan agama dan moral mestilah mereka memilih perjalanan yang negatif seperti perjudian. Faktor yang keduanya ialah lambakan pusat perjudian. Pembukaan pusat perjudian yang berleluasa tanpa kengangan boleh mempengaruhi persekitaran sosial untuk terjebak ke kancah perjudian. Kebanyakan penubuhan pusat-pusat permainan yang melibatkan unsur-unsur perjudian dengan mereka menarik perhatian seseorang individu untuk melibatkan diri dalam aktiviti perjudian. Namun, menurut pepatah Melayu, jika tiada angin, masakan poka bergoyang. Faktor yang ketiga adalah pengaruh iklan melalui internet. Sesetengah sindiket perjudian online mula menggunakan aplikasi laman sosial untuk mempengaruhi individu untuk berjudi secara atas talian. Iklan melalui internet adalah salah satu faktor yang akibat seseorang individu melibatkan aktiviti dalam perjudian. Mereka telah menyediakan iklan dengan cara yang baik untuk menarik pandangan daripada seseorang individu untuk melibatkan diri dalam aktiviti perjudian. Dengan ini juga aplikasi laman sosial seperti Spider Soldier, Casino dan sebagainya. Faktor yang keempat ialah tekanan daripada rakan-rakan untuk menyertai aktiviti perjudian. Seseorang yang diusik oleh rakan-rakannya atau seseorang yang lemahnya iman akan menyertai perjudian kerana dia tidak hendak dipandang rendah oleh rakan dan tidak ingin dianggap dia tidak berani untuk berjudi. Pengaruh rakan sebaya merupakan satu faktor situasi. Dengan ini juga, tekanan daripada rakan-rakan telah salah satu faktor yang akibat mereka yang melibatkan diri dalam aktiviti perjudian kerana mereka tidak mahu berkalah dalam kalangan rakan-rakan sekalian. Faktor yang seterusnya adalah aktiviti perjudian akan memberikan mereka kekayaan dengan mudah tanpa perlu berusaha gigih. Kerana aktiviti perjudian adalah salah satu aktiviti yang tanpa bekerja dan tanpa berusaha mereka mendapat wang.
Oleh itu, mereka gembira dan mereka menarik perhatian dalam aktiviti perjudian. Dengan ini juga, mereka melibatkan diri dalam aktiviti perjudian dengan keseronaan. Dan juga, aktiviti perjudian juga telah memberi wang dekat mereka tanpa bekerja, tanpa berusaha dan tanpa berbuat apa-apa untuk mendapatkan wang tersebut. Seterusnya, contoh-contoh permainan judi yang menjadi kegilaan serta ketagihan masyarakat Malaysia pada masa kini. Terdapat dua jenis permainan judi, iaitu perjudian luar talian dan perjudian dalam talian. Bagi perjudian luar talian adalah promosi kegiatan atau pusat perjudian fizikal yang menggunakan wang sebenar. Contohnya, kasino fizikal di Las Vegas atau Macau, acara hiburan di kasino, penstream, pertandingan poker luar talian. Seterusnya, perjudian dalam talian. Promosi perjudian dalam talian yang menggunakan wang sebenar. Contohnya, kasino atau penerima taruhan dalam talian, tapak atau app bingo atau slot, pembelian tiket loteri atau kad kores dalam talian. Pertaruhan sukan dalam talian, permainan yang dimainkan menggunakan mata wang atau item yang mempunyai nilai dunia sebenar. Yang kedua, promosi tapak yang mengandungi atau memaut kepada kandungan yang berkaitan dengan perjudian dalam talian. Contohnya, produk promosi seperti voucher atau kod bonus, bahan pendidikan seperti tutorial atau e-buku, perisian seperti kalkulator kebarangkalian poker, maklumat berkaitan perjudian yang lain termasuk petua, kebarangkalian, handikap dan ramalan sukan. Tapak panggrade atau ahli gabungan yang mempromosikan kandungan berkaitan perjudian. Sekarang, saya akan meneruskan dengan kesan-kesan perjudian. Kesan perbuatan berjudi kepada diri sendiri iaitu gangguan kesedaran. Penjudi sering terbenam dalam impian untuk menjana wang yang besar dengan berjudi. Walau bagaimanapun, mereka akan selalu kalah lebih teruk setelah menang. Mereka akan menyesal dan merasa kesal setelah kalah. Mereka juga akan mencari jalan untuk menjana wang. Mereka hidup dalam perjudian mereka sendiri dunia dan tidak mengambil berat tentang diri dalam kehidupannya, nyata dengan mudah boleh menyebabkan diri hilang. Perjudian akan membuat anda kehilangan diri sendiri dan terus mempromosikan kebiasaan mendapat sesuatu untuk apa-apa. Melahirkan keserakahan dan lama-kelamaan pandangan mereka terhadap kehidupan dan nilai akan diputarbelikkan. Yang seterusnya adalah kesan perbuatan berjudi kepada keluarga, iaitu lupa kasih sayang dan kasih sayang antara orang tuanya dan isterinya, dan dia tidak akan menikmati kebahagiaan keluarga. Orang yang ketagihan dalam perjudian disingkan dari saudara mara mereka, menyembunyikan situasi benar perjudian mereka dari ibu bapa dan ahli keluarga mereka, menipu ibu bapa dan ahli keluarga mereka dari hutang mereka, dan menipu ibu bapa dan ahli keluarga mereka serta wang di mana sahaja. Berjudi hanya memerlukan wang yang lebih sedikit dan lebih banyak wang. Mudah menghasilkan kualiti psikologi yang buruk seperti cinta dan musibah, intrik, spekulasi dan kebodohan. Perjudian membuatnya lupa kasih sayang antara orang tuanya dan isterinya, dan dia tidak akan menikmati kebahagiaan keluarga, tetapi membuat keluarganya jatuh ke dalam lautan penderitaan. Yang seterusnya adalah kesan perbuatan berjudi kepada masyarakat, iaitu peningkatan kadar jenayah. Perjudian internet adalah faktor ketidakstabilan sosial. Ia bukan sahaja mendorong pemikiran oportunisme, mendapatkan sesuatu untuk apa-apa,
dan makan dengan malas, menyebabkan sebilangan orang kehilangan harta benda dan merosakkan kediaman mereka kerana berjudi. Tetapi juga mendorong kejahatan seperti percurian, rompakan, penipuan dan juga pembunuhan wang, dilarang oleh undang-undang negara. Yang akhir sekali adalah kesan perbuatan berjudi kepada negara, iaitu menghalang pembangunan ekonomi negara dan pemerajaan negara. Sebilangan besar fakta menunjukkan bahawa perjudian oleh massa, terutama kader parti dan pemerintah, menghalang pembangunan ekonomi negara dan peremajaan negara, dan bahkan menyebabkan anggota parti dan kader kehilangan keyakinan komunis mereka, meluncurkan kepercayaan massa terhadap parti itu dan mempengaruhi status pemerintahan parti dan keselamatan negara makmur dan kuat. Perjudian oleh pengawal awam boleh menyebabkan pelbagai rasuah dan jenayah seperti rasuah, pengelapan dana awam dan juga akhir sekali adalah rasuah. Ini adalah berita tentang 6 lelaki termasuk pemimpin politik bahagian ditahan berjudi. Polis menahan 6 lelaki termasuk seorang pemimpin bahagian sebuah parti politik yang sedang leka bermain judi poker di sebuah rumah di Taman Tampah Indah dekat Tapah semalam. Anggota polis juga memberikan amaran kata bahawa perjudian adalah lubang yang tidak berasas dan psikologi penjudi adalah untuk menyekat lubang. Semakin banyak penyumbatan, semakin banyak psikologi yang diputarbalikkan. Di sini sampai sahaja kesan-kesan untuk perjudian. Okay. So sekarang saya akan membenarkan langkah mengatasi perbuatan berjudi dari pihak diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. So untuk pihak diri sendiri, kita selalu menyibukkan diri atau melakukan aktiviti menarik dan selamat untuk mengatasi perbuatan berjudi. Contoh mendengar muzik dan main video game untuk alihkan perhatian Anda. So Anda akan tidak mempunyai banyak tenaga untuk berjudi. Okay, so langkah kedua ialah langkah mengatasi perbuatan berjudi dari pihak keluarga. So ibu bapa haruslah sentiasa memerhatikan perlakuan anak mereka ketika melayani internet, sebab berjudi bukan hanya ada di luar talian, so dia juga ada banyak perjudian dalam internet. So that's why ibu bapa kena selalu memerhatikan perlakuan anak ketika melayani internet. So yang keempat ialah yang ketiga ialah langkah mengatasi perbuatan berjudi dari pihak masyarakat. So kita boleh laporkan polis kalau mempunyai kasino haram dalam lokasi Anda. Sebab rakyat dalam mengatasi perbuatan berjudi ini adalah bertanggungjawab. Okay. Sebab polis tak boleh selalu 24 jam rotaan dalam lokasi Anda. So jadi kita perlu bekerja sama dengan polis. Yang last ialah langkah mengatasi perbuatan berjudi dari pihak negara. So adalah menguatkuasakan undang-undang seperti penguatkuasaan hak umum. So jadi ini tidak akan ada berjudi di bawah umum. So kesimpulannya berjudi memang satu ialah perbuatan yang buruk dan tidak sihat. Berjudi juga akan membawa kepada akibat buruk. Jadilah kita patut membantu pesakit yang sedang menerima lawatan tentang pemulihan penagihan dana. So sampai sini saja untuk tugasan projek video ini. Sekian, terima kasih.